Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Menjelang pilihan raya DUN Air Kuning, nampaknya Perikatan Nasional tidak lagi dapat menyembunyikan masalah yang sedang berlaku di dalam Perikatan Nasional. Terbaru ini, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Manik sendiri mengakui satu perkara yang sangat mengejutkan politik Malaysia, terutama di Perak sekarang, dalam Perikatan Nasional bersatu. Bersatu. Muhyiddin Yassin mana? Muhyiddin Yassin mana? Hamzah Zainuddin mana? Kenapa tidak dapat selesaikan persoalan ini, masalah ini dengan baik? Sehingga sekarang orang dah jadi, benda ni dah jadi tunggangan untuk menjadi senjata melawan di dalam kempen pilihan raya. Belum apa-apa lagi nampaknya sudah kalah ni. Aduh. Ahli Dewan Undangan Negeri, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun, okey. Adun Sungai Manik, iaitu Datuk Zainul Fazli Paharudin. Beliau sendiri mengakui bahawa tidak dimaklumkan langsung oleh Perikatan Nasional PN Perak tentang keputusan menukar tempat duduk di Dewan Undangan Negeri DUN Perak. Kenapa dia tidak diberitahu? Ada masalah ke dalam bersatu ni sekarang? Ada masalah besar ke dalam bersatu Perak sekarang ini? Tukar-tukar kerusi ni bukan satu perkara yang kecil, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau anda faham politik di dalam Dewan Undangan Negeri atau di dalam Dewan Rakyat, tukar kerusi ini bukan satu perkara kecil. Ini menunjukkan perkara besar yang mungkin sedang berlaku. Nah, jadi apa sebenarnya yang sedang berlaku dalam bersatu Perak ni? Beliau turut difahamkan adun-adun dari PAS dan adun daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu juga tidak dimaklumkan mengenai pertukaran tersebut. Kenapa ya? Menurutnya penjelasan terhadap surat yang dihantar kepada Speaker Dewan pada tarikh 16 April 2025 itu perlu dibuat oleh pengerusi PN Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu Peja, kerana ia menimbulkan tanda tanya kepada semua pihak. Dia kata bila timbul benda ni sebenarnya dia iaitu Ahmad Faizal Azumu atau Peja yang perlu ambil tanggungjawab untuk menjelaskan keadaan itu. Bukan saya yang kena jernihkan keadaan. Kalau isu kekananan, saya jawatan kuasa Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Malaysia. Dia kata, wow, ini bukan calang-calang punya jawatan ini. Jadi dia kata, inilah pendedahan dia. Dia kata, saya cuma jadi mangsa untuk dipindahkan kerusi. Saya difahamkan PAS pun tak tahu tentang surat itu. Adun-adun Bersatu pun tak tahu, katanya kepada Sinar Harian pada Ahad. Zainul Fazli berkata, sebagai wakil rakyat di bawah PN, beliau tetap akur jika keputusan itu memang diputuskan oleh jawatan kuasa PN Perak. Menurutnya, ia seperti mana pelantikan Ahmad Faisal sebagai pengerusi Bersatu Perak yang tidak dibantah Ketua-Ketua Bersatu bahagian di negeri ini. Sebagai seorang ahli parti, saya akur dengan arahan dan ikrar taat setia saya dengan keputusan parti, sekiranya ia adalah ketetapan pemimpin tertinggi Bersatu maupun Perikatan Nasional, katanya. Sinar Harian pada Ahad telah melaporkan Ahmad Faisal mengakui menghantar sepucuk surat kepada pejabat Speaker DUN Perak bagi permohonan mengubah susun atur tempat duduk blok pembangkang. Beliau berkata ia adalah prosedur biasa dan pernah berlaku, misalnya ketika pilihan raya kecil PRK Kemaman sebelum ini, pihaknya mengutus surat kepada Speaker Dewan Rakyat untuk meletakkan Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar lebih kanan daripada Ahli Parlimen Putrajaya, Datuk Dr. Muhammad Razi Majidin. Jelas Ahmad Faisal memandangkan Zainul Fazli meletak jawatan sebagai Setiausaha Bersatu Perak diganti dengan Adun Cangkat Jong Naziruddin Mohamed Bandi. Perubahan tempat duduk mesti dibuat atas dasar hierarki, dia kata. Okey, so begitulah penjelasannya. Tetapi memang persoalan tetap ada apa yang sedang berlaku dalam Perikatan Nasional Perak. Bagi anda yang tahu atau ada teori, anda boleh komen di komen. Kita jumpa lagi, selamat petang. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ingin
berkongsi satu artikel berkenaan dengan Hadi Awang, berkenaan dengan pentakzub Hadi Awang. Persoalannya, ada apa dengan Hadi Awang? Ada apa dengan Hadi Awang? Kenapa ramai sangat yang takzub sangat dengan Hadi Awang ini? Yang selalu dia boleh, orang lain tak boleh. Orang lain buat salah, dia buat tak salah. Waktu dia jadi kerajaan, dia kata itu salah. Bila orang lain jadi kerajaan, itu betul. Macam begitulah. Macam begitulah. Semua yang orang lain buat salah, dia buat tak salah. Siap bagi dalil lagi. Jadi saya pun hairan kenapa orang takzub sangat dengan Hadi Awang. Okay? Jadi ada satu artikel ni, tajuk dia, janganlah kita jadi pentakzub Hadi Awang daripada Harapan Daily. Membuat kenyataan bahawa Nabi Muhammad SAW mendahulukan kemenangan politik berbanding melaksanakan umrah atau haji adalah dakwaan yang mengelirukan. Pengarah Jabatan Pemahaman dan Pemantapan Agama PKR, iaitu Amidi Abdul Manan, mengingatkan Abdul Hadi bahawa bulan Zulkaidah merupakan bulan haram berperang dalam budaya masyarakat di Jazirah Arab pada ketika itu. Atas pertimbangan tersebut, Rasulullah SAW memberikan mesej yang jelas kepada para pengintip Quraisy Mekah bahawa tujuan baginda ke Mekah bukan hendak berperang tetapi menunaikan ibadah umrah atau ziarah Baitullah. Apabila terdapat halangan untuk meneruskan tujuan asalnya, maka baginda tiada pilihan selain memeterai perjanjian. Sebab itu baginda berikhram di Bir Ali. Orang yang berikhram dilarang berperang, apatah lagi dalam bulan haram. Itulah ketulusan niat dan tujuan Nabi keluar dari Madinah, jelas dan ikhlas tanpa sebarang perkiraan politik. Jika diteruskan niat asal, maka pertempuran akan berlaku, maka baginda akan dituduh menggunakan agama, iaitu berikhram untuk berperang, jelasnya. Beliau berkata demikian ketika beliau mengulas ucapan daripada Tan Sri Abdul Hadi Awang mengenai keutamaan untuk mendahulukan kemenangan politik berbanding tunai umrah dan haji. Beliau berkata, ia mengambil ibrah peristiwa Rasulullah SAW yang dihalang melaksanakan umrah hingga termeterainya perjanjian Hudaibiyah. Kata Amidi, jelas amat jauh perbezaan perjuangan antara Abdul Hadi Awang dengan perjuangan Nabi Muhammad yang tidak mengizinkan sebarang ruang untuk perjuangan murni Islam difitnah dan diburukkan. Maka dia kata, marilah kita menjadi pentakzub Allah dan pentakzub Rasulullah. Jangan kita menjadi pentakzub Haji Hadi Awang, ujarnya. Yang terakhir itu paling saya setuju. Manusia sepatutnya takzub kepada Tuhan, bukan kepada sosok peribadi. Hebat manapun dia, ulama kah, dia tuan haji kah, ustaz kah, pedri kah, father kah, pastor kah, apakah, itu bukan untuk ditakzub. Yang patut ditakzub adalah Tuhan sahaja. Tuhan sahaja, bukannya pribadi, ya, bukan pribadi. Jadi dia kata, maka marilah kita menjadi pentakzub Allah dan pentakzub Rasulullah, dia katalah. Jadi jangan kita menjadi pentakzub Haji Hadi. Jadi apapun agama anda, jangan takzub kepada orang. Takzublah kepada Tuhan yang telah menciptakan. Bagi yang Islam, lakukan seperti Islam. Bagi yang Kristian, lakukan iman anda seperti Kristian. Itu baru betul. Itu baru betul. Okey, Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.